dalam masa, kira ada masa sampai pukul 1 ni, kita akan cuba habis 2 modul sebenarnya. Tapi tengok keadaan saya pergi slowly lah, sebab ini orang kata kita guide most probably mungkin Adillah akan guna data dia kan. Saya akan tunjuk data yang saya ada, Adillah guna data dia, orang lain akan guna data yang saya bagi. Okay, so slowly kita pergi sama-sama. Yang penting dia nak tu SLS dulu penting kan. Lepas itu kalau habis awal, kata belum pukul 1 habis, kita pergi kepada sistem GMM. Sistem GMM ini dia ada two stage sistem GMM. Okay, kenapa pula perlu digunakan ataupun perlu saya terangkan juga tentang sistem GMM ni, sebab ia berlaku dalam situasi student saya. Okay, mula-mula memang student saya dengan Dr. Zita jugalah, mula-mula kami guna two stage SLS, tapi result dia tak berapa cantik kan. Setelah dia pun pening kepala, saya pun gabra juga dah, sudah kata result tak cantik, macam mana ni nak report. Jadi dia pun pergi tanya orang, pergi sana sini, masuk bengkel apa semua. Jadi ada cadangan gunakan sistem GMM. Sistem GMM ni dia guna two stage sistem GMM, benda yang sama, dia simultaneous, dia instrumental variable juga. Ini pun samalah, instrumental variable juga. So kami gunakan sistem GMM. Okay, so kalau sempat saya akan cover dua lah, iaitu two stage least square, dan satu lagi adalah sistem GMM. Okay, sistem GMM tu panjang lah sebab dia ada banyak. Two stage least square ni dia sikit je, ada dua perkara je lah. Alright, so macam mana nak pergi next page ya? Okay, this is the introduction lah. Okay, so basically sebelum kita bincangkan tentang two stage least square ni, okay, apa ataupun kena tahu reason kenapa perlu pakai two stage least square. Okay, di sini untuk senang faham, saya letakkan contoh. Di sinilah guna contoh ekonomi lah sebab semua senang faham. Katakan sini adalah kita ada model di sinilah. Okay, kita ada supply and demand model, iaitu typo lah. Itu sepatutnya a simple system. So kita ada satu demand and supply model. Demand and supply model itu ditunjukkan, anda boleh tunjuk guna tu lah, apa nama sini, laser ke apa kat sini, tak ada. Minta maaf, saya pun baru belajar juga ni. Kok ada boleh saya buat, macam boleh ada sini. Boleh sini highlight tu. Saya tengok kat tepi sebelah kiri tu, loud. Dia tak ada yang laser pointer. Highlight tu, rectangle, line, text pointer. Okay. Boleh nampak saya punya arrow. Ada? Nampak tak? Saya seorang je nampak arrow. Alright. So basically ada dua demand. Ada dua. Ada di sini demand and supply model. Ada dua equation lah. Satu adalah quantity demand. Itulah B0, B1 price, B2 P price of competitor, and then yang ketiga, variable yang ketiga adalah income. Dan hujung sekali itu adalah error lah, error 1. And then ada satu lagi adalah Q supply, bagi nama model untuk supply. Kita ada B4, dia punya ni lah, dia punya kata apa, constant campur dengan dia adalah supply. Ini adalah orang kata the function of supply ini ada lagi di dalamnya adalah price and price of raw material plus dengan error tu lah. So kita nampak di sini bahawa berlaku, kalau kita kena nak explain demand, kita kena juga masukkan unsur supply di dalamnya, sebab ada unsur yang sama, which is the price. Okay, so di sini orang kata kena, itu yang kena buat two stage least square, sebab kena guna simultaneous system, dua-dua, biar masuk dua-dua serentak. Dengan kata lain, dependent itu ada independent dan mereka saling berhubung. Kita nak explain independent, maka ada unsur benda lain yang mana kena juga. Jadi dua-dua itu dia ada saling kait. Ini kita boleh berbincang, boleh try tanya saya. Boleh tanya saya kalau saya tak explain dengan ni lah, dengan detail. Mohon awak tanya saya, boleh kita berbincang. Ya, silakan. Alright. So seterusnya saya terus nak buat hands on. Nak buat hands on tu pertama kena ada data tadi lah. Cuba check email dan download
Saya forward. Oh, ada dah. Bila saya forward. And then kalau dah sampai ke email tu? Dah sampai doktor tengah download. Okay, so saya mungkin boleh stop sharing. Saya nak tunjuk yang tu pula. Satu lagi nak email ni. Kalau stop sharing macam mana? Okay. So kalau saya share screen. Tadi dalam email tadi download ini data Stata 16 portable version ni. Kemudian unzip dia lah. Ini saya dapat daripada Prof. Lu UPM, ada bengkel dia sebelum ini. Yang saya ada adalah version 15. Dia ada lagi hebat lah version 16. So seterusnya lepas download, apa yang perlu buat kena ikut arahan di sini. Take some time jugalah. Dan saya harap boleh buat lah sebab saya punya ada orang pakai MacBook ke? Ada yang pakai Mac ke? Mac machine ke? Ini adalah version apa nama panggil Microsoft. Stata Portable itu setahu saya hanya ada dalam version Microsoft saja. Dia tak ada dalam version MacBook. Version Mac tak ada. So kalau rakan-rakan semua ada MacBook, memang tak boleh nak buat apa lah. Mungkin tak nak buat apa untuk hari ni lah maknanya. Okay, kena dapatkan yang version lain lah. Saya tak ada version untuk MacBook. Boleh beritahu saya berjaya ke tidak dia punya cuba ikut arahan ni ya. Dr. Simi, Ya. dalam email Stata 16 ni, saya tak dapat lah yang following, the previous email yang doktor ni. Tak ada attachment tu Attachment tu ada, tapi dia instruction. Oh, instruction tak ada? Mungkin doktor boleh share yang tadi tapi cuma besarkan je, yang step tu. Oh, alright. So, saya copy. Saya bubuh dalam chat lah. Sikit. Saya forward dia tu. Ini instruction tu. Punya boleh buat dalam ni je Saya letak dalam chat. Yang bahagian tricky sikit adalah ni, yang number 5, step number 5. Itu saya tak pernah buat. Step number 5 dan number 6. Sebab ini adalah orang kata correct version. Jadi kena adjust masa. Saya tak pernah buat sebab version yang ini adalah version Windows. Jadi saya dapat pun saya tak pakai lah. Pertama saya dah ada version saya yang original untuk Mac. Saya pakai Mac. Jadi saya tak pernah buat lah. So baca arahan nombor 5 tu lah. Open run as date. Ada dalam tu lah harap adalah open run as date 6KB dan klik browser to select SMP64. Jumpa tak? Ada siapa-siapa boleh share sekarang? Antara benda yang pentingnya adalah kena buat log file. Kalau tertinggal apa sila maklumkan buka ni log begin. Okay, log begin. Lepas tu tulis nama. Saya buat bengkel. Okay. 021 saya buat A. Okay. Seterusnya kita nak simpan dekat mana? Right, so
Saya nak simpan kat mana ya? Saya letak folder saya dekat tempat lain tadi. Saya letak dekat sinilah ya. So sini. Lepas itu perkara yang saya rasa yang penting juga adalah kena tukar version ini. Jangan ambil SMCL. Kalau format kita buat log dalam format SMCL untuk buka kemudian hanya kena guna starter saja. So katakanlah kita nak bawa file itu ke komputer lain, komputer tersebut tak ada starter, jadi kita tak boleh buka. Ataupun kita nak email kepada kawan kita, dia tak boleh buka. Jadi saya syorkan buat dalam bentuk log. Okay, ambil bentuk log. Bila kita buat dalam bentuk log, kita savekan kita punya rekod kita dalam bentuk log, maka dia dalam bentuk teks. Jadi siapa-siapa saja boleh buka. Even lagi senang apabila kita nak copy daripada teks itu, bawa ke dalam penulisan artikel. Lagi senang. So bila kita tekan save, dia akan save di situ. Okay. Dan dia akan tunjuk dekat sini, ini gambar log on text. Okay. Maknanya sekarang ini segala aktiviti yang kita buat di dalam starter akan disimpan rekod dalam bentuk teks. Kalau kita buat tadi SMCL, maka dia akan tulis log on SMCL, format SMCL. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah saya tulis dekat sini open starter do file. Okay, open starter do file. File ini juga ada dalam folder yang saya email kali pertama tu ya, email satu ada open do file. So tujuan kita buka do file ini adalah sebab kita nak simpan dia punya kod dia. Segala coding, segala analisa yang kita buat akan kita letak dekat situ. Kenapa kita letak dekat situ? Sebab lepas ini katakan pada satu masa kita kena rerun balik. Bila kita kata kita nak tambah data ke, kita nak cleaning data ada masalah ke, bila kan kita nak buat winsorizing data ke, maka kita kena rerun balik. Bila kita nak rerun balik, kalau kita tak ada starter do file, maka kita kena kena type lagi sekali segala benda yang kita buat masa proses pertama. Tapi bila kita ada starter do file, dia macam satu programming dah. Kita pilih program mana yang kita nak, kita tekan run, dia akan automatically dia run. Dia akan jadi kita seronok, tengok aja komputer jalan. Siap. Dalam masa 1 minit, 2 minit siap. Kalau kita tak ada do file, mungkin makan masa setengah jam. Sebab nak kena type, and then kena enter. Ini tak, dia automatic. Okay. Seterusnya, bila dah macam mana nak buka do file, do file ni pergi ke sini, file, ataupun atas sini pun ada. Okay, tekan dekat sini, do file editor. Bila kita buka do file editor, dia akan keluar sini satu, sini yang kosong. Satu file kosong lah, satu benda kosong kat sini. Okay, ini kita boleh simpan. Segala benda yang kita buat, kita simpan dekat sini. Right. Seterusnya, bila dah buka do file, apa yang proses yang seterusnya, kita kena import data daripada Excel ke dalam Stata. Saya tak pasti siapa yang dah familiar dengan Stata. Kalau tidak, saya duk ajar ni, awak akan kata, oh ini benda basic ni. Adilah macam mana? Boleh nak Dr. sikit tapi just kena Macam run. import? Oh, kalau import saya terus tidak ada. Terus pergi kepada data editor. Data editor and then paste je Dr. Alright. Betul? Betul. Alright. So, nak copy and paste daripada mana? Tadi saya telah hantar satu file to SL ni, file tadi dalam email. Dr. Adilah dah ada hantar dah tadi melalui email. Ini saya punya PowerPoint. And then sila buka ini, data on demand and supply. Okay. Copy semua ni. Copy. Right. And then pergi kepada ni. Pergi kepada Stata and then paste. Okay. Version baru dia boleh copy and paste. Kalau version 11 dan ke bawah, kena guna dia punya tu lain. Kena guna dia punya
aturan dia yang lain. So ini dia akan keluar variable names first row ini. So kita kata the first row adalah name. So kita tekan yang ini. So dia akan masuk terus. Okay. Semua berjaya ya. Saya tengok dekat situ ada Dr. Wong baru join Dr. Wong. Ya, baru saja join sebab tadi ada meeting. Ya. Macam mana ya? Kena macam ni. Dr. Wong dah ada startup belum? Ada. Dah ada. Okay, so minta. Yang ini saya sudah tahu macam mana nak masukkan data. Cuma you tak ada data lagi kan? Betul. So nanti. Tak apa, Dr. Wong share email, saya forward yang slide dan bahan. Okay. Dekat bahagian chat Dr. Wong. Dr. Wong tulis dekat chat email address, nanti Dr. Adila akan forwardkan email saya. Right, so dah berjaya masuk. What we need to do next is we need to check lah. Okay, we need to check tentang data ini. Okay, pertama, kalau data itu adalah bentuk nombor, maka dia warna hitam. Kalau data itu teks, dia akan warna merah. Katakanlah kita silap ada di sini, kita tulis di sini something, perkataan, maka dia akan anggap bahawa the whole row itu sebagai perkataan. So ada caranya untuk transform, dan cara yang senangnya adalah start from the beginning, pergi kepada Excel, betulkan balik and then copy lagi sekali, copy and paste ke sini. So jika everything is okay, then ni semua hitam, maknanya semua ni data lah ya. So boleh kita tutup. So seterusnya adalah saya pun kena refer kepada ni ya. So kena do some preliminary correlation analysis, summary statistic, graph, etc. lah. Okay. Lepas tu kena estimate model, check diagnostic check. Nanti benda ni kita akan pergi one by one sekejap lagi ya. Kemudian interpret. This is the process lah. So sebelum kita pergi kepada direct tentang OLS, di sini pertama adalah saya nak minta awak rename file. Okay, kena rename file. So apa yang nak buat? Copy je sini. Copy. Okay, ataupun copy dua-dua terus pun boleh. Okay, kalau ambil di sini rename file ini, right? Masuk kat sini. Kalau dia di dalam do file, caranya bila kita nak tulis bukan programming, kita kena bubuh dia dalam star. Kita tekan star, lepas tu buat arahan nak tukar nama variable. Okay, so bila kita buat tukar, right, kita tukar nama variable. Bila kita bubuh star, maknanya star tak akan faham. Ini bukannya code, ini adalah teks. Dan saya paste yang saya buat tadi. Ini adalah yang kita bila biru ni, biru kalau nampak, biru ini merujuk kepada dia adalah satu operasi. Right? So ini OLS. So ini kita nak run. Terus kalau boleh saya buka serentak. Ini kecilkan skrin. Okay, so kalau kita nak run, kita nak tukar nama, kita select dia ni. Right. Pergi kepada do, tekan do. Select dulu operasi yang kita nak buat. Kita select ini. Kalau kita tak select, dia akan ambil semua. Kalau banyak, maka dia akan ambil semua benda dalam page tu lah. That's why kita select lah. Lepas tu kita tekan do. Bila kita tekan do file, maka dia akan berlaku. Nampak tak di sini? Di dalam starter, sebelah kiri saya ni, sebelah kiri, dia akan buat tukar nama. Lepas tu, ini operasinya rename Q1 jadi D quantity, demand quantity. Rename Q2 menjadi S supply quantity. So, dah. So, kalau nak tengok dalam data, bolehlah tengok. Okay. Dia dah bertukar dah. Kalau tadi, di sini ada Q1, ini ada Q2.
Kan Q1, Q2 dah bertukar jadi D quantity dengan S quantity lah. Right. Proses yang seterusnya adalah kita nak buat OLS. Okay, ni adalah saja kita nak, saya nak tunjuk kenapa, apa perlunya buat dua SLS, 2 SLS, bukannya OLS. So, saya buat sini OLS saja, OLS. Kita boleh buat macam tu. So, seterusnya, pergi dalam file ni, di sini. Okay. Regress dua-dua ni. OP yang ini. Right. Pergi ke sini. Dan paste. Right. So, kita akan run dua model. Satu model adalah demand, quantity, price of competitor, and then income. Dan satu lagi adalah supply punya model as quantity, price dengan P raw, price raw product. So, macam tadi juga, kalau kita nak run, kita select operasi yang kita nak, and then kita tekan do file. Tekan do file, dia akan bergerak dekat sini, di sebelah kiri. Dan ini adalah hasil OLS tadi. Dengan dia tulis sekali, kita punya nota untuk rujukan semula. Okay. So, kita tengok di sini. Okay. Kalau kita run separately dua model tersebut, untuk pertama adalah untuk, this one is demand. Okay. Kita tengok dekat sini. Alright. Untuk price, tak significant. Okay, tak significant. Sedangkan untuk, this is supply quantity, price adalah significant. Okay. So, dari segi logiknya, okay, saya ada buat dalam nota itu, dari segi logiknya mengikut data, result yang kita dapat, if we run separately, okay, model 1 and model 2, it is not satisfied. Okay, and then it is not agree with the economy pun teori. Okay, dia bercanggah dengan ekonomi teori. Demand ada kena-mengena dengan tak ada kena-mengena. Dia kata sepatutnya demand, harga juga mempengaruhi demand. Kan, bukannya harga sahaja harga sahaja mempengaruhi nombor satu supply. So dengan kata lain, harga, the price should have influence in both of the model, demand model and supply model. That's why. Dan price ini dua-dua kena ada dua-dua. Dia ada kena ada dua-dua. That's why kita pergi kepada yang di sini. Kita pergi kepada, alihkan kat sini ya. Cikkan ya. Kat bawah ni. Alright. So, kita pergi kepada, this is tentang two stage least square. So, dengan kata lain, what I want to say just based on the exercise what we have done just now, normal punya OLS tidak boleh kita pakai apabila kita tahu there are one factor will influence both. Satu faktor itu yang diberi nama sebagai instrumental. Okay, instrumental factor, instrumental variable, dia influence dua-dua faktor. Demand pun dia influence, supply pun dia influence. That's why kita kena masukkan dua model itu dan kita kena buat analisa serentak. That's why two stage least square. Dia akan run satu model, dia akan run model yang nombor 2 serentak. Okay, so kita pergi kepada part A. Part A ini sebab kita guna cross section data lah. Afterwards kita akan discuss pasal panel data. Right, so saya letakkan di sini, kita part A, kita discuss pasal cross section data dengan menggunakan IV regress. Ini dia punya dalam stata. Okay, so seperti yang saya terangkan kat sini lah, two stage least square ini, this is the kebaikan two stage least square lah. Kita boleh guna untuk mengurangkan disturbance. Okay, yang ada correlation dan ada disturbance dalam tu. Okay, dan akan menghasilkan consistent estimate lah. So what you need to do next is you need to masukkan benda ni, copy,
uh, apa yang saya nak, formula ini belum ada lagi. Kemungkinan belum ada di dalam starter awak. Jadi apa yang awak kena buat? Awak kena install. So cara nak install itu, ni cara install lah, saya buat sini untuk install itulah, coding ni ya, IV regress ni. So caranya adalah kena buat ni lah. Okay, find it regress. Kalau tak nak tulis itu pun tak apa, tekan kat sini terus. Masuk dekat sini, paste kat sini. Okay, find it regress. Maka dia akan cari. Okay, dia akan cari. Di sinilah, this is IV regress. Jumpa yang ini. Saya yang ini lah. Ini dia punya tu. Dah ada ke belum ni? Macam mana nak install dia? Tekan kat mana ya? Cari function macam mana nak install. This is how quick start. Mungkin saya dah install ni. Nanti saya cuba tengok. Cara lain, kita pergi kepada help. Start command. Tapi tak boleh. IV REG RES. Saya rasa dah ada dah ni dalam komputer saya. So kalau belum ada, dia akan suruh kita install. Semua dah ada ya. Ini library regress. Kalau ada dah. So kalau dah ada, okay. So seterusnya kena buat apa? This is model kita. Okay. Ini model yang kita run untuk cross section data. Ini adalah kita nak buat IV regress two stage least square. Ini dua ni serentak. Okay. And then this is kita punya model kita. S quantity. Okay. S quantity ini adalah dependent variable. Kemudian exogenous ataupun explanatory variable adalah P raw, price raw material. Okay. And then endogenous. Okay. Endogenous ini, okay, ada dua. Dalam endogenous tu kena letak dalam kurungan. Okay. Endogenous ni kena letak dalam kurungan, dan ini adalah instrumental punya variable, dan ini adalah dia punya endogenous variable. Right? So ini bergantung kepada model kita lah. Di sini kita nak kata price ni, okay, sama dengan price compete dan ada income yang akan mempengaruhi. Okay, ini model yang kedua lah. Ini model yang pertama. Seterusnya kita copy. Okay. Tinggal nak buat kat sini. Saya buat juga sini ya. Run IV regress. So saya letak dekat situ. Okay. Dan copy. Kita select. Seterusnya kita tekan do. Kalau tak nak buat dekat situ, boleh juga ambil ini saja, copy yang ini saja, paste dekat sini, and then tekan enter. S quantity not found. Ada salah ke saya aja?
SQUANTITY. Quantity tu doktor. QUANT. QU. Je salah. QU. Ni. So, tekan kat sini. Terbetulkan. QU. Quantity. Right. QUA doktor. QUANT. QU. Spelling. Okay. Betulkan kat sana. Betulkan kat sini. Kita tekan enter. Alright. Dah berjalan. Boleh.